Boleh tapi ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paris doakan semoga semuanya sihat, dirahmati, diberkati Allah SWT, dipermudahkan segala urusan hari ini insya-Allah. Minggu baru, hari baru, dan semoga kita dapat manfaat daripada setiap hari yang kita lalui. Semoga kita dapat memberi manfaat kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang tinggal saki-baki ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita. Allah terima segala amalan kita. Mudah-mudahan buku amal kita tercatat, tertulis amalan-amalan baik kita lebih daripada perkara-perkara yang lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini, sekecil-kecil perbuatan sehinggalah sebesar-besar amalan, dan menjauhkan kita daripada sifat sombong, angkuh, bangga diri, riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita lakukan kerana dia, dan mudah-mudahan kita tidak diheret untuk melakukan kerana manusia, kerana makhluk. Mudah-mudahan hati kita kuat dan untuk menyembunyikan setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak terperangkap dengan bisikan iblis, pengaruh iblis. Allahu Akbar. Nantinya ibadah-ibadah kita rupa-rupanya ibarat debu, hilang di akhirat, hanya kerana kita terperangkap dengan nama, status, kedudukan. Allahu Akbar. Dunia tempat lakonan. Saya doakan mudah-mudahan anda semua terbaik hari ini, insya-Allah. Seperti biasa kita bicara tentang kehidupan. Hidup ini tempat jatuh. Dunia ini tempat sakit. Dunia ini tempat masalah. Jadi kalau anda dan saya sedang hadapi masalah, inilah dunia. Tapi kalau kita berada di alam barzah penuh dengan masalah, itu berita buruk. Itu berita paling musibah, malapetaka. Kerana perjalanan selepas ini dah tak ada masalah. Ingat tu. Dan andainya kita, saya dan anda, Pak Aris dan anda semua yang ada dalam live ini sedang diuji oleh Allah dengan masalah, itu adalah tanda bahawa kita sedang berada kat dunia. Dunia tempat yaumul balak, tempat masalah, tempat musibah, tempat ujian. Kerana itu kita kena hadapi, kita kena rentasi dengan penuh keyakinan bantuan Allah pasti sampai. Kita kena hadapi dengan keyakinan bahawa ini adalah ujian hanya datang daripada dia dan kembali juga pada dia. Allah nak melihat respon kita, tindak balas kita. Kerana selepas ini, selepas perjalanan di dunia ini, perjalanan yang bersambut di alam yang lain, tidak ada lagi masalah. Kalau kita benar-benar mampu membina networking yang cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Baru-baru ni ada seorang peniaga kedai makan. Dia bagi tahu perniagaan dia tak cantik seperti mana sebelum datangnya PKP. Sebelum datangnya COVID-19. Era PKP. Bisnes dia benar-benar jatuh. Dia tak ada pendapatan. Pendapatan ada tapi tak seperti dulu. Jadi dia merungut lah. Dia rasa sangat tertekan. Dia rasa sangat susah. Jadi kita kongsikan kepada orang ni. Dan apa kita nak bagi tahu pada dia? Di saat dia sedang kaya, di saat sebelum PKP bisnesnya meletup-letup, di saat dia menerima keuntungan berlipat ganda ganda, sedar atau tidak? Dia sedar ke tidak bahawa ketika dia berjaya ada banyak orang gagal? Berapa banyak orang buka kedai makan tidak berjaya di saat dia berjaya?
Pernah tak dia ambil tahu? Pernah tak dia kongsi kesakitan, kepayahan, penderitaan? Pernah tak dia rasa susah orang? Tak pernah kan? Dia hanya fokus keuntungan demi bulan. Jadi kenapa nak salahkan orang ketika kamu jatuh? Di saat kamu menang, kamu tak pernah fikir orang kalah. Hari ini bila kamu kalah, kamu nak salahkan orang menang yang tak ambil tahu tentang kamu. Kamu kena hadap. Kamu kena hadapi. Lebih pelik, di saat orang semua berjaya, ada orang buka kedai makan gagal. Tapi masa PKP, orang semua gagal, banyak orang gagal. Orang yang gagal masa sebelum PKP, berjaya pula jual makan ketika PKP. Menggunakan sistem online. Nampak tak hebatnya Allah, Dia Maha Penyayang? Jatuh tak semestinya kalah. Berdiri tak semestinya kekal menang. Itu falsafah mesti ada. Jatuh tak semestinya kekal kalah. Ketika berdiri tak semestinya kekal menang. Faham tak? Boleh berlari tak semestinya boleh capai sasaran anda, penghujung. Tak semestinya anda sampai ke finishing, pengakhiran. Berapa ramai orang boleh berlari, kejayaan demi kejayaan datang, tiba-tiba Allah panggil dia balik macam tu je. Nampak tak? Target dia tahun ni nak 15 juta. Dia dah pergi, baru awal tahun dah pergi 10 juta. Tinggal 5 juta. Ada banyak bulan lagi. Dia yakin dapat, Allah panggil balik. Berjaya tak semesti kekal berjaya. Berjaya tak semesti kamu dapat menikmati kejayaan anda. Bila Allah panggil anda dalam keadaan, bila Allah uji anda jatuh, bermakna Allah nak kamu berdiri kerana Dia. Bila anda tertiarap, tersungkur, ketepikan soal manusia. Pandang Allah dengan penuh keyakinan bahawa bantuan Allah pasti sampai. Dan Allah bantu tak semestinya Allah hadirkan Rasul yang baru. Tak semestinya Allah benarkan anda menjual kembali macam dulu. Tapi Allah hadirkan rezeki dalam pelbagai bentuk yang anda dulunya mungkin tak pernah perasan, tak pernah tahu. Anda dah ada masa, keberkatan masa. Anda dah ada masa untuk pergi masjid. Yang satu ketika dulu orang penuh sesak dalam kedai makan anda, solat pun tak sempat. Bukan pergi masjid, solat pun tak sempat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Ketika kedai anda di 1000 orang, waktu zuhur ni lah paling ramai orang. Kan? Waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanggup engkau tinggalkan sekejap engkau sembahyang? Sanggup? Nampak tak? Kan? Engkau pun layan orang sampai dah habis waktu zuhur. Atau sampai penghujung waktu zuhur. Tapi bila engkau jatuh, Allahu Akbar, engkau tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia. Engkau ada masa untuk sujud pada Allah. Engkau boleh pergi masjid lagi. On time. Bukan lagi part time, bukan sometime. Kan? Engkau boleh pergi masjid dapat saf paling depan untuk sujud pada Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Bantu saya untuk hashtag FYP. Dan bantu saya untuk share. And bantu saya untuk hashtag FYP. Sahabat-sahabat saya di TikTok. Dan tap screen bantu kita. Okey, kita buka persoalan. Kalau ada soalan, kita buka soalan. Dan untuk kita mulakan perjalanan hari kita. Hari ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan. Soalan daripada Arin Mas. Assalamualaikum Pak Aris. Macam mana agar kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Taala? Macam mana kita nak kekal bahagia di dunia penuh pencaruban ni? Bagaimana kita nak terima ujian demi ujian dan supaya kita kekal bernetworking dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dan selari dengan ungkapan, ucapan, lafaz kita ketika kita sembahyang 17 kali, kita njut setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, nak kekal jalan yang Allah reda. Semua orang baca tu. Allahu Akbar. Siapa nak kongsi kat saya, and nak kongsi kat saya hashtag FYP. Atau tulis nak saya kongsikan and jawapan ni. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Bukan mudah nak jadi orang reda. Bukan mudah nak jadi orang yang boleh terima apa yang Allah telah tetapkan. Ni sekarang pilihan raya. Nak pilihan raya. Kan? Allah dah tentukan siapa akan menang. Kan? Kemenangan tu bukan baru Allah nak fikir. Faham tak? Allah dah tentukan siapa akan menang, negeri mana akan dikuasai, oleh parti mana, oleh puak mana. Allah dah tentukan. Tapi kenapa kamu pergi pilih? Kenapa kamu nak pergi pangkah? Kan sebab kamu tak tahu, tapi Allah tahu. Kamu kena buat kerja kamu sebab kamu tak tahu. Macam juga kamu, Allah dah tentukan siapa syurga, siapa neraka. Tapi kamu tahu tak? Tak tahu. Jadi kamu kena buat kerja lah untuk pergi ke syurga.
Kamu undilah supaya pemimpin yang kamu sayang, yang kamu suka menang dalam pilihan raya yang akan datang. Parti yang kamu suka akan menang. Jadi kamu keluarlah mengundi. Macam itulah kamu kena keluarlah untuk cari Allah. Kan? Allahu Akbar. Kan? Tapi macam mana nak cari redha? Bila kau dah keluar kau tak dapat. Bila kau dah usung kau tak dapat, kau doa, kau masih tak dapat zuriat. Engkau doa macam-macam usung kau buat tapi masih tak berjaya. Engkau pergi kursus sini. Semua beratus-ratus orang jadi jutawan. Engkau seorang pun tak jadi jutawan. Balik engkau banyak kawan. 10 kursus kau pergi, lebih banyak kawan engkau dapat daripada banyak yang lain. Nampak tak? Jadi macam nak reda kan? Nak belajar ni kan? Saya nak #FYP atau tulis nak di ruang medium yang ada ni. Kan? Jadi saya kongsikan. Kalau ada nak, saya kongsikan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Satu hari tuan-tuan, seekor kambing. Kan? Dia tengok je. Kan? Allahu Akbar. Kan? Seekor kambing jantan ni, kan? Dia tengok je. Dunia luar dia, daripada kandang tu dia nampak. Dia nampak ayam-ayam tengah berjalan dengan bebas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Nampak ayam jalan bebas. Kemudian dia kata pada kambing yang lain. Dia kata alangkah best kalau kita dapat bebas itu. Kenapa tuan kita letak kita kat dalam kandang? Kan alangkah bagus kita dapat bebas. Allahu Akbar. Kemudian ayam tu kan pula tengok kambing. Ayam tu kata pada ayam-ayam lain, alangkah best ni duduk dalam kandang, tak payah cik makan. Makan dah tersedia untuk kita. Kita ni kena kerja dengan manusia. Kena bersaing dengan haiwan-haiwan lain nak dapatkan makanan. Kan? Kadang-kadang dapat banyak, kadang dapat sikit. Untung kambing. Kan? Duduk dalam kandang. Makanan tetap dapat. Pagi-pagi tuan dia dah potong rumput napier. Kan? Bagi dia makan. Cukup dah tu. Tuan dia siap timbang lagi. Kita tak ada siapa timbang, melainkan dah kena bogil. Dah kena sembelih. Baru timbang. Kan? Dia ditimbang setiap masa nak tengok berat tak berat. Kalau berat, kan? Kalau tak berat dibagi makan lagi. Untung kambing dalam kandang. Nampak tak dalam hidup kita? Faham tak? Ingat konflik tu, kita je rupa haiwan pun ada konflik. Faham tak? Betapa kita sentiasa memandang orang lebih untung daripada kita. Sedangkan apa yang kita dapat, kita tak pernah bersyukur. Mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kita asyik pandang orang untung. Kita nampak kereta orang besar, untung dia. Kereta besar. Tapi dalam kereta tu, dia cakap kat orang kat luar yang dia cakap tentang kita ni, untung orang tu. Dapat duduk satu keluarga makan. Nampak tak? Walaupun makan kedai warung yang murah bawah pokok. Dia mampu masuk restoran paling besar, paling mahal. Tapi tak mampu bawa keluarga masuk dalam. Nampak tak? Untung orang-orang ni. Allahu Akbar. Ketika dia nak jalan kaki pergi daripada parking, ataupun daripada tempat dia kerja tak nak pergi tempat kereta, atau kereta dah sampai, dia naik kereta, dia nampak orang makan kat tepi-tepi jalan, dia kata untung orang-orang dan dapat bawa keluarga makan walaupun kedai tepi jalan, tapi dapat bawa keluarga. Aku mampu bawa keluarga aku mampu masuk kedai makan paling mahal, hotel-hotel 5 star, 6 star, 7 star, tapi tak mampu bawa keluarga pergi. Nampak tak? Kita kadang-kadang memandang orang terlalu tinggi, sedangkan dia yang maha tinggi. Ketika kita sujud tu kita apa? Ya Allah, kau maha tinggi. Sebab tu sujud tu tempat paling mahal untuk doa. Ada orang nak tak? STFP banyak ke? Ni nak di Facebook ada. Dia berhenti je. Okay. Antara perkara kita kena buat sahabat-sahabat nak jadi orang reda ni apa? Sebenarnya diri kita ni banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Orang benar-benar motivate. Dia boleh kontrol diri dia. Tapi sebagian besar manusia termotivasi dengan persekitaran dia. So tengok persekitaran anda sekarang. Anda berada di zon mana? Anda letakkan diri anda di zon mana? Allahu Akbar. Maksudnya dengan siapa anda berkawan. Anda kena pilih kawan yang baik-baik. Sebab kawan-kawan baik ini akan menjadikan anda lebih kuat ketika mendepani masalah-masalah yang Allah tetapkan. Maka bila kamu ada masalah, kamu share dengan kawan, kawan kata kau kena kuat. Allah akan ada. Allah akan bantu kau. Nampak tak? Ia memudahkan lagi kita untuk ingat Allah. Nampak tak? Engkau ada masalah dengan suami. Kemudian kau bagi tahu pada rakan-rakan sepejabat engkau tentang suami engkau begini. Yang dia ni pun suami dia pun teruk. Dia kata, aku memang tak percaya pada lelaki sekarang. Kau percaya dah dia. Kan? Diorang ni kusur 2 hari lah, 3 hari. Pembohong semua tu. Engkau lagi gelisah. Engkau punya cuak wasangka pada suami makin bertambah. Nampak tak? Macam mana kau nak reda ujian Allah yang Allah hadirkan dalam bentuk suami yang bermasalah? Nampak tak? Sebab engkau punya kawan semua masalah. Dan dia tak reda, bagaimana kau nak ada kekuatan? Nampak tak? Allahu Akbar. Bila persekitaran kau dingin, engkau akan dingin sama kan? Bila persekitaran kau
panas, kau akan panaskan. Jadi kau kena kontrol persekitaran tu dengan pilih kawan-kawan yang terbaik. Itu satu faktor. Kedua, karakter hidup kau. Gaya hidup kau. Nampak tak? Bila gaya hidup kau jauh pada Allah, engkau tidak akan mudah untuk reda. Bila gaya hidup engkau dekat dengan Allah, maka mudah datang reda. Nampak tak? Gaya hidup engkau banyak masa habis kat pasar raya, banyak masa habis kat futsal, banyak masa lepak dengan kawan, banyak masa sembang. Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Tapi kalau gaya hidup engkau, cara engkau manage hidup engkau, waktu azan kau pastikan kau confirm, engkau letakkan sebagai jadual hidup engkau, mesti pergi masjid atau sembahyang on time. Itu menjadikan kau ada masa dengan Allah. Dan di saat itulah kau akan banyak minta pada Allah kan. Di saat itulah kau ada networking dengan Allah kan. Maka dan Allah dah berjanji, siapa ingat aku akan jaga dia, aku akan uruskan dia, aku akan ini benda besar yang kita nak. Kalau kau ingat Allah, bukan ingat aku ingat Allah. Bukan begitu. Bila kau ingat Allah, Allah panggil kau datang. Engkau sujud pada dia. Bila kau sujud pada dia, kau dah boleh minta pada dia. Sebab tempat paling mahal, paling afdal, paling hebat, kedudukan paling tinggi untuk minta pada Allah ketika sujud. Ketika kau paling rendah. Bila proses ini semua kau lakukan, kau menjadi orang yang makin dekat dengan Allah, maka hati kau sedang dibangunkan dengan apa? Dengan kasih sayang. Bila kau dekat dengan Allah, tak lain tak bukan kau sedang benihkan kasih sayang. Orang yang ada kasih sayang, maka bila Allah puji dia, kasih sayang tu akan kontrol perasaan dia. Nampak tak? Kita akan bermain dengan emosi kita sendiri. Allahu Akbar. Satu orang kalau kerja dia stres, dia cepat baran. Nampak tak? Nampak tak dia punya konotasi dia punya hubungan dia. Nampak tak? Orang kerja stres, silap sikit dia cepat marah. Mulut dia cakap macam-macam. Kan? Kaki tangan nak naik. Sebab dia stres. Dia kerja setiap hari stres. Faham tak? So, bila kamu berjaya kuasai persekitaran hidup kamu, kan? Suasana tenang itu tadi akan mempengaruhi perbuatan kamu. Tingkah laku kamu. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu tak... Perkara lagi, perkara penting adalah kontrol diri kamu. Remote control kat tangan kamu. Kamu berhak untuk tentukan pukul berapa kamu nak tidur. Tapi kamu tidur pukul 2 pagi. Kamu tidur pukul 12 tengah malam. Kamu tidur pukul 1 tengah hari sebab main handphone. Hari ini orang tidur lambat, majoritinya sebab main handphone. Bila kau main handphone sampai pukul 1, pukul 2, engkau rasa engkau boleh tak bangun untuk bertahajud. Nampak tak isu dia? Orang yang bangun tahajud adalah orang yang memperhambakan diri pada Allah. Pintu pertama sebelum dia masuk ke dunia, kan? Iaitu harian dia, aktiviti harian dia, dia akan jumpa Allah dulu. Dia bertahajud. Orang yang jumpa Allah dulu dengan diary hidup dia yang pertama ialah tahajud. Dia akan kikis hati dia yang kotor tadi. Dia membersihkan jiwa dia. Dia membersihkan hati dia. Emosi dia akan lebih terurus. Dia sujud pada Allah, dia menangis, fikirkan akhirat. Risau tentang dosa dia. Ketika selesai semua, habis solat subuh, dia bergerak. Dia bawa apa? Bekalan tahajud sebentar tadi. Tenang, hati damai. Jadi, orang macam ni lebih mudah untuk absorb masalah yang Allah tetapkan. Yang Allah telah hadirkan. Yang telah Allah zahirkan dalam hidup dia. Maka dengan mudah dia menjadi manusia yang reda, terima. Terima ketentuan Allah. Terima ujian Allah. Ini bukan mudah. Dia tak kira ustaz tak ustaz ke, tuan guru tak tuan guru ke. Bukan. Ada juga orang jadi ustaz tapi dibaran. Kan? Dia je nak betul. Sikit-sikit salahkan orang, blame orang. Ada. Tapi title ustaz tu dapat sebab dia belajar agama. Bukan sebab dia alim. Title ustaz tu tak diletakkan kepada orang alim. Diletakkan kepada orang belajar agama. Faham? Kadang-kadang belajar agama sampai tertanam. Dah dapat ustaz. Masuk pertandingan dah dapat ustaz. Semua orang panggil orang ustaz sekarang. Faham tak? Jadi ustaz tu bukan panggilan kepada orang alim. Panggilan kepada orang yang belajar agama. Panggilan yang kita rasa orang tu alim. Kita pula rasa orang tu alim. Ustaz? Kalau kat madrasah ni semua bekerja sama ustaz. Kan? Semua bekerja jadi ustaz kan? Orang jumpa ustaz kan? Sebab kerja kat madrasah. Baguslah pandangan orang baik. Tapi jangan kau pula pandangan orang baik kat kau, engkau ambil kesempatan. Sedangkan kau sedar, kau tahu macam aku bukan ustaz. Tahu lah kita bukan ustaz. Jadi tak payahlah kita menyamar. Allahu Akbar. Faham tak? Dari situ kita akan jadi mudah, reda, terima. Kalau kita hidup dengan lakonan, berlakon, kita tak bagus tapi berlakon jadi bagus depan orang. Ini yang manusia ini. Dan dia tak akan mudah untuk terima apa yang Allah tetapkan hidup dia. Wallahualam. Next. Daripada Susam, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak jadikan seorang anak
itu seorang hafiz. Saya nak masukkan anak saya ke madrasah. Umur anak saya 8 tahun. Saya nak nasihat kepada semua mak bapak yang ada impian, ada cita-cita, ada keinginan, ada kemahuan nak jadikan anak dia orang agama. Orang yang pengetahuan ada pengetahuan agama. Belajar tahfiz, belajar pondok, belajar kitab, kan? Antara perkara yang anda kena buat juga ialah anda juga kena belajar agama. Anda hantar anak ke sekolah agama. Anda hantar anak ke pusat tahfiz, pusat pondok, kat pondok-pondok, madrasah-madrasah. Tapi anda tak belajar agama, anda tak ada kehidupan agama. Iblis ni, dia tak nak anda hantar anak pergi sekolah agama. Tu menyusahkan dia. Akan menyulitkan kerja dia untuk mempengaruhi orang buat maksiat. Budak yang nak pegang agama, kan? Dia dah ada pengetahuan, dia dah ada cinta pada Allah dan Rasul. Maka bukan senang iblis nak pengaruh. Satu Nabi kata, akhir zaman, mempertahankan agama, menghidupkan agama, hidupkan sunat, ibarat macam pegang bara api. Bukan senang. Jadi kalau tuan-tuan sedar perjuangan orang agama, bukan senang nak hidupkan agama, maka tuan-tuan kena bantu anak-anak dengan jaga agama. Bukan sekadar hantar anak ke pondok semata-mata. Tuan-tuan kena jaga solat, kena ada amalan zikir, kena baca Al-Quran. Pelik bin ajaib. Kita hantar anak kita baca Quran, kita tak baca Quran. Sebab tu bila iblis masuk ke dalam rumah kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam pemikiran kita, bisikan dia sampai kepada kita, kita akan cek salah pondok, cek salah madrasah, cek salah ustaz, sikit gaduh, sikit bertelingkah, sikit berbalah, keluarkan anak. Nampak tak berjaya tak iblis? Sedangkan anak tengah belajar ni, anak tak ada masalah apa-apa. Atau anak ada komplain. Biasalah kau kerja cakap besar-besar kau komplain. Mana ada tempat yang kau tak pernah komplain? Engkau masuk hotel 5 star kau komplain sebab lambat. Engkau komplain kan sebab makan tak berapa sedap, bayar mahal. Allahu Akbar. Kan? Subhanallah. Nampak tak? Semua tempat dia komplain. Cakap besar-besar pun ada orang berhenti. Tak puas hati. Dengan big boss, dengan pengurusan, dengan tim. Nampak tak? Komplain ada di mana-mana. Tapi macam mana kamu manage diri kamu supaya kamu menjadi orang yang reda berlapang dada? Ini dia panggil berkat rapat dengan soalan pertama tadi. Nak hantar anak ke madrasah, kamu jaga agama. Bila iblis pergi pada kamu, kamu boleh tolak dengan mudah sebab kamu ada agama. Sebab agama saya boleh tolak. Kalau kamu belajar psikologi, kamu belajar bidang medical, kamu belajar bidang engineering, kamu belajar bidang farmasis, kan? Semua tu tak boleh tolak bisikan iblis. Walaupun kamu pandai. Kamu doktor pakar, doktor falsafah. Tapi kalau kamu tak ada agama sebagai peninggi, maka kamu tak akan mampu tolak bisikan iblis. Maka jadilah doktor yang penuh kesombongan. Doktor yang nak ambil kesempatan di atas kesempitan manusia. Orang tu baik-baik, buah pinggang dia bagus, dah kita isytiharkan kegagalan buah pinggang. Tak semena-mena buat hemodialisis di saat buah pinggang masih okey. Ada berlaku? Ada. Contoh. Kan? Jantung ni masih boleh diselamatkan. Nak buat bedah juga. Pasal pembedahan ni melibatkan kos yang banyak. Melibatkan insurans. Orang ni ada insurans. Dia beli insurans yang membolehkan dia buat pembedahan dibayar oleh pihak insurans. Maka doktor ni kata kena operation. Ya. Nampak tak? Jadi kedudukan kita ada jawatan, ada status sebagainya. Kalau tak ada agama menjadikan kita lara. Maka agama itu penting. Agama itulah kita punya senjata paling utama. Satu Abdullah ibn Rawahah yang gugur dalam perang, yang syahid dalam perang Muqtar. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan dalam peperangan, dia melihat tentera Islam tak banyak. Senjata pun tak secanggih tentera-tentera musuh. Tapi katanya apa? Kita tak kuat kerana senjata. Kita tak kuat kerana bilangan tentera. Tapi kekuatan kita terletak pada takwa, pada agama yang kita pegang sekarang. Ada jadi falsafah kita sekarang. Anak saya kalau belajar tahfiz, ada masa depan ke? Nampak tak? Nampak tak? Anak saya kalau belajar tahfiz ni nak pergi mana? Boleh berjaya dalam hidup ke? Nampak tak? Sebab kita sendiri tak percaya pada agama kita. Macam mana kita nak lihat anak kita jadi anak yang soleh? Jadi, kalau nak hantar anak ke sekolah agama, saya rasa tak ada madrasah yang letak syarat macam saya cakap ni. Kalau nak hantar anak pergi sekolah agama, mak bapak kena jadi alim. Tak ada. Ini adalah ilmu tambahan yang saya bagi tahu pada sahabat. Nak hantar anak ke madrasah, kita kena jadi orang yang kenal agama. Cinta pada Allah dan Rasul. Kalau kita cinta pada Allah dan Rasul, anak besok kata, mak, selipar hilang, baju hilang, spender hilang, berah hilang. Kita dah mengamuk, dah maki hamun ustaz. Macamlah dulu kita duduk asrama penuh, tak pernah hilang barang. Macamlah kita duduk kat asrama, tak pernah hilang barang. Macamlah kita duduk kat universiti, dah umur semua 20 tahun ke atas. 18-19 tahun ke atas semua dah masuk universiti. Macamlah kita tak ada barang hilang kat universiti. Jemur baju, dalam kau jenguk sekali lagi, baju kau dah hilang.
Ada kat universiti. Ada tak? Ada. Kenapa tak ada orang berhentikan anak dia kat universiti kerana hilang barang? Kenapa belum berhentikan anak ketika anak komplain hilang barang kat madrasah? Nampak tak? Kan? Nampak? Ini attitude kita. Madrasah saya tetapkan. Setiap madrasah dia ada sistem dia tersendiri. Kan? Kalau madrasah saya, tak boleh bawa masuk makanan luar ke dalam. Oh, banyak bapak mengamuk. Tapi kalau anak dia kena apa? Keracunan, wah salahkan masak debat-debu. Kadang-kadang dia yang bagi makan. Dia masak atau dia bagi makan. Lepas tu bagi lagi makan orang lain. Nampak tak? Kita bukan senang. Jadi mak apa, bila nak hantar anak ke madrasah, anda kena bersedia untuk sebuah kehidupan yang berbeza dengan kehidupan anda yang anda sedang lalui sekarang. Kalau anda nak hantar anak ke madrasah, anda kena bersedia untuk terima banyak cabaran. Kalau tak nak, kalau tak mampu, tak cukup kuat, hantar je anak sekolah yang biasa ulang alik. Nampak tak? Sebab kamu sedang hantar ke sebuah tempat yang nak mulkan akhlak, sikap, adab anak kamu. Nak senang ke? Besi, nak bengkok, kena panaskan. Kalau kamu tanya besi, panas tak besi? Terlalu panas, mendidih, tak tahan. Tapi demi untuk memenuhi permintaan pemilik besi tadi tu. Nak bengkok, nampak segi. Nampak tak? Nak jadi A, nak jadi B. Faham ke faham? Faham ke faham? Kan? Kalau mampu tanya besi, menjerit besi ni sakit. Kan? Dipotong-potong nak jadikan bentuk. Macam itulah anak kita kat madrasah. Bukan senang nak jadikan dia seorang penghafal Quran. Selepas dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum usia 8, 9, 10 tahun. Kan? Jauh daripada Quran. Tak baca Quran setiap hari. Bukan senang. Handphone sentiasa pegang dalam tangan. Tiba-tiba kat masuk madrasah tak dapat handphone. Ada seorang pelajar tu masuk kat madrasah saya sebulan. Kemudian hari raya, bagus budak ni. Nenek dia hantar ke madrasah saya. Kan? Sebab nenek dia pernah ikut live saya. Dia duduk dengan nenek dia. Nenek dia kata cucu dia masalah. Dalam handphone banyak gambar-gambar lucah. So nenek dia minta tolong saya jasa baik. Boleh tak terapkan? Kita ni ambil pelajar paling besar 13 tahun. Budak ni dah umur 14 tahun. 14 ke 15 tahun. Kan ingat tak? Kan? Tak apalah. Kita kenangkan nenek ni kesian. Broken family. Cucu ni duduk dengan nenek. Kita letak, kita ambil. Kemudian datang bulan puasa. Bulan puasa ni kita lebih kepada puasa kan? Kan? Kita tak agres macam bulan biasa. Hari raya, budak yang tak datang. Dia pun fitnah madrasah. Bila saya cek-cek, memang tak datang. Sebab dia, sebulan dia duduk tu, dia dah set dah kat minda. Tak apalah, tahan lah. Hari raya nanti tak payah datang. Sebab apa? Dia tak ada handphone. So, macam mana nak pastikan dia boleh beli hati nenek dia? Supaya nenek dia percaya apa dia kata? Cerita benda-benda yang boleh menyebabkan nenek dia beremosi. Nenek tahu tak? Tengok 10 jari. Dah tinggal 6. Yang 4 tu dia kepit kan? Alah cucu kita, kesian lah cucu kita. Jahat betul madrasah. Nampak? Nenek dia kata cucu dia ada akhlak yang sangat buruk. Bukan sebulan punya kerja tu. Kan? Bukan kerja sebulan. Kalau saya boleh tolong orang sebulan, tak payah buka madrasah, buka klinik je. Okey, klinik rawatan akhlak dan adab. Apa masalah anak encik? Anak saya ni kaki onani. Okey, insya-Allah encik duduk luar. Saya akan proses dalam masa 2 minit. Saya proses 2 jam. InsyaAllah keluar je, dia tak onani lagi, dia onana. Apa masalah anak encik? Anak saya ni suka tengok video lucah. Okey, encik duduk keluar jap. Saya settlekan dalam masa setengah jam. Setengah jam encik, nilai bayaran ni boleh bayar encik 2,000. Boleh settle saya okey. Okey masuk. Faham? Selesai masalah. Buat apa pula nak bawa madrasah? Kalau settle macam tu kan. Kita ni manusia biasa. Ada banyak kegangan, ada banyak kekurangan. Kan? Budak-budak ni sekarang pandai tau. Dia pandai menipu. Kan? Dia berlakon depan kita punya baik. Assalamualaikum. Belakang. Kalau kau tak buat kerja, kan? Kau tak cek pada pelajar-pelajar lain, siapa budak ni baik betul skema dia ni. Dia ni budak skema betul lah, tapi bawa masuk macam tak percaya je. Kan? Rupanya. Perangai sangat teruk. Rupa mak dia pun tak cerita siapa anak dia. Rahsiakan. Takut kita merasa tak terima. Apa? Kalau hantar zoo ni, rimau pun takut. Rimau takut. Kalau sekandang dengan rimau tu kan,
Dia sanggup ambil belang dia tampar kat budak tu. Biarlah aku tak ada belang, tak apa. Kau ambil belang ni. Faham tak? Allahu Akbar. Kan? Faham? Next soalan seterusnya. Apa siapa? Kita bagi pada saudara Syafiq. Saya pun Nazira, daripada telefon satu lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Kenapa orang yang tak solat, Allah bagi je dia bahagia, tapi orang yang cuba baiki diri untuk istiqamah diuji sampai kan dalam diri ada rasa hampir putus asa? Okay, Cik Saiful. Saya ada banyak kawan tak solat. Saya ada kenalan tak solat. Kenapa dia bahagia? Sebab dunia dia 40 tahun je. Maka Allah bagi dia 40 tahun. Sepanjang hayat dia kena gembat. Kita ni ada 40 tahun je lagi. 20 tahun lagi. Kita solat, Allah uji kita macam-macam. Allah bagi kita sakit sebab Allah nak bagi kita bahagia ke akhirat. Simple je. Kan? Nabi dah bagi tahulah ketika sahabat-sahabat menangis, meniti saya mata melihat kehidupan Nabi yang sangat daif membandingkan kehidupan raja-raja di Rom dan Parsi. Kan? Apa Nabi kata? Allah mempercepatkan kesenangan mereka di dunia. Tapi Allah tangguhkan kesenangan kita untuk bagi ke akhirat. Itu Nabi jawapan. Jawapan Nabi. Simple. Nampak tak Satu jadi kalau orang tak solat, minum todi, berzina, kan? Seronok je hidup dia. Berzina malam tadi tu dengan bini orang. Seronok je. Pergi office, relax, enjoy, kan? Main game tak masalah. Kita yang semayang malam tadi tahajud, kan? Tiba-tiba pagi tadi kena maki dengan bos. Baru malam tadi kita tahajud, kan? Dapat mesej, kan? Allah Akbar, rumah masuk mencuri. Bangun pagi tadi mau kita baca Quran 2 juzuk. Bukan mudah nak baca 2 juzuk. Dengar-dengar cerita kereta kita pancit, kan? Jalan hujan lebat, berlari pergi kat kereta, nak bawa kereta, Allah pancit. Malam tadi baru baca Quran tadi, pagi tadi, nampak tak? Sebab Allah bagi kita susah kat dunia, kan? Nak bagi, nanti nak ganjarkan kita kesenangan ke akhirat. Mereka yang maksiat tu Allah bagi. Kau nak aku bagi. Ni tak termasuk orang yang tak solat. Orang solat pun tapi riak, solat tapi sombong dan angkuh pun Allah bagi juga. Allah bagi, ambil apa? Ambil pujaan manusia. Ustaz. Weh, macam masuk konsert aku tengok. Oh, Ustaz. Kat konsert macam tu kan. Ustaz pun nampak macam tu sekarang. Kapit merah, kapit hijau, kapit hitam, kapit legam semua ada. Kan? Jadi Allah tengah uji. Tak salah Ustaz di jalan atas kapit merah tu. Tapi sejauh mana Ustaz tu mampu untuk menyerap, absorb semua pujian tadi. Tidak menjadi durjana kecelakaan dalam hidup dia sendiri. Faham? Dia absorb semua pujian-pujaan tadi tu. Tidak menjadikan itu sebagai perkara memudaratkan diri dia. Bukan senang tau. Jadi ujian tu banyak. Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok tu ustaz tu cakap terus terang. TV tak ambil. TV sekat. Sebab dia cakap terus terang. Orang pun tak suka ustaz ni. Tak banyak masjid ambil dia. Sebab dia cakap terus terang. Dia bercakap hikmah tapi ada terus terang. Tapi ustaz tu bukan main orang puja-puja. Sebab maksiat tak tegur. Dia langsung tak tegur maksiat. Dia ajar lepas tu dia balik. Orang suka lawak, ketawa, berdekar-dekar. Sampai tu imam berguling-guling tak perasan bulu-bulu sampai jatuh ke tangga. Seronok sangat penceramah ni. Lepas penceramah ni balik kata, Tok Imam, tahniah Tok Imam. Inilah penceramah kita cari. Kekal kata Imam Ketawa tak nanti. Poin satu benda pun tak dapat. Ketawa je. Kitab buka. Tapi cerita. Saya. Patut cerita Rasulullah. Ni saya tuan-tuan. Masa kecil-kecil. Saya ingat kawan saya Dola. Saya ingat kawan saya Tambi. Saya ingat kawan saya. Semua cerita. Kan? Dah setahun dia mengajar. Cerita orang je. Kitab ni 2-3 lai baru masuk. Sebulan baru selai 2. Nampak tak? Wah, ni penceramah syok. Ni happy. Langsung maksiat dia tak tegur. Tapi datang ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak nak jemput saya, jangan jemput dah. Bagi salam pun tak boleh jawab macam mana. Kan? Kata nak dengar tausiah. Minta saya kitab, bukan main-main kitab hikam. Nak belajar kitab hikam akhlak. Bagi salam pun tak jawab. Macam mana? Jadi Tok Imam, siapa yang bawa saya ni Tok Imam? Dan saya ingat kalau tak mampu berjawab salam ni, saya rasa bukan masjid ni. Saya ada ustaz macam tu kan, di Mukadimah pun orang terkincit. Nampak tak? Minta tolong sikit lah Yang dah tua tu, rasa-rasa dah tak lama tu, dah pencen, nanti besok dah pencen dunia, pencen akhirat dah nak sampai. Pencen dunia nak sampai dah ni. Jadi minta tolonglah, jangan duduk kat tiang-tiang tu. Kan? Janganlah bersandar-sandar kat tiang, melainkan benda-benda tak sihat.
Dah 3 minggu saya mengajar kat sini, saya nampak budaya kat surau ni, masjid ni memang suka bersandar kat tiang, kat tembok. Depan saya ni ada 5 orang je. Yang lain semua kat tiang. Ni budaya apa ni? Saya minta maaf lah kalau rasa tak sesuai saya mengajar kat sini. Tak usah panggil lagi minggu depan. Datang sini untuk belajar. Bukan untuk jadi kurang ajar. Semua duduk kat tiang ni tak hormat. Sirah yang saya senang baca. Ustaz ni memang tak kena panggil lagi dah. Nampak tak? Ini hidup kita hari ni. Satu, kita kurang dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Kita nak ustaz yang sesuai dengan jiwa kita. Sesuai dengan keinginan kita, kemahuan kita. Allahu Akbar. Wallahu alam. Okey, teruskan. Daripada Liza Awanis 05. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah tu berat Pak Aris. Saya kadang okey, kadang rasa low sangat-sangat. Macam-macam fikir, jiwa tak keruan. Istiqamah ni anugerah Allah. Bukan kita boleh beli kat kedai mamak. Siapa-siapa dapat istiqamah tu, maknanya manusia itu Allah sedang pandang dia, Allah sedang muliakan dia. Nampak tak? Orang yang mampu buat solat duha 2 rakaat dah 10 tahun tanpa henti, bermakna Allah sedang muliakan dia dengan ibadah tu. Sebab tak semua orang boleh buat 2 rakaat. Punya lama masa daripada Isra' sampai nak masuk Zuhur, punya lama masa tu. Berapa ramai yang mampu buat 2 rakaat? Nampak tak? Tapi orang yang mampu buat tu bukan sebab dia mampu, bukan sebab dia kuat, bukan sebab badan dia berotot, otak dia berotak. Tapi sebab Allah pilih dia. Satu kata ulama jamik dan samik, biar sikit tapi berpanjangan. Maka tanamkan diri kita, semaikan dalam pemikiran kita, inject dalam hati kita bahawa kita manusia terpilih. Ini kita kata dalam hati kita. Kita motivate diri kita. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Hari ini aku berjaya buat solat sunat 2 rakaat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nak terjemahkan bahawa Allah yang bagi kau tu. Bukan kau punya kekuatan. Bukan kau punya kecerdikan. Bukan sebab kau smart. Bukan sebab kau yang luar biasa. Bukan sebab kau alim. Bukan sebab kau ada ilmu agama. Tapi sebab Allah pilih kau. Maka bila kita faham tu, kita akan pertahankan. Sebab apa? Nak pertahankan pilihan Allah kat atas hidup kita. Ahlullah. Ahli keluarga Allah. Nak dapat kedudukan tu, jaga setiap amalan kamu. Maka termasuklah kamu dalam golongan orang-orang yang Allah muliakan, Allah pandang, peduli, pergi mampus pakai kata manusia. Tak dapat pandangan manusia pun tak heran dengan kita. Allah, manusia, kau jangan berantem pada makhluk. Makhluk memang menyakitkan. Kadang-kadang ada orang dimuliakan kerana title doktor dia. Sedangkan haprak kerja pun tak buat. Usaha pun tak ada. Join ni, join tu. Orang asyik, orang pandang dia sebab ada pangkat, ada kedudukan datuk. Bukan main hormat kita. Datuk. Orang yang kerja kat bawah macam orang gila. Macam gila babi. Bermati-matian. Tidak dimuliakan. Tidak dipandang. Tapi sebab datuk tu bukan mulia. Satu masjid-masjid kadang-kadang banyak bersepah-sepah nak ambil orang ada datuk. Nampak tak? Kita muliakan orang. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita muliakan salah orang. Orang tu pula jenis absorb, bangga, hebat, luar biasa. Kau datuk ke, kau YB ke, kau siapa ke, datang masjid lambat duduk belakang. Barulah bagus. Ni rumah Allah, bukan rumah kau, bukan istana kau, bukan rumah agam kau. Kau datang lambat. Tapi kita manusia kan macam tu kan, raih orang. Tak apalah. Nak raih lah. Tapi yang diraih tu jangan pula sombong, jangan pula angkuh. Faham tak? Allahu Akbar. Kesian dia. Duduk kat belakang sekali. Tak patut layan macam tu, patut dia kat depan. Kau pandang dia, kau kesian. Tapi kau tahu tak berapa ramai datuk-datuk yang lemah. Duduk kat belakang pagar lah, masa PKP. Tak boleh masuk masjid. Sebab apa? Sebab tak vaksin. Dulu punya cerita kan. Tak ada kau kesian. Ada kau minta maaf lagi kat dia orang. Ada kau minta maaf. Kesian dia duduk kat tepi jamban. Alamak, aku dah kena dulu. Punya azab. Ini tak pula kita bincang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang penting hidup fight. We all are fighter. Bila kita ni fighter, baru kita boleh fight dengan ujian-ujian Allah. Kau tak sikit mengalah, sikit kecil hati, sikit koyak, sikit menangis. Macam kau seorang dia ada air mata, orang tak ada mata. Tanya sikit, kenapa kau menangis? Sebab kau yang buat silap, kau buat salah, kau yang tempah masalah tu. Wallahu alam. Okey. 24 dan 12 City Convention Center. Daftarkan diri sahabat-sahabat saya di Facebook. Program keluarga paling besar.
Kawan-kawan saya tersebut juga. Di TikTok 24 bulan 12 di City Convention Center, City Alam Selangor. InsyaAllah dapatkan peluang hadir. Program keluarga ni tuan-tuan hadirlah. Kita ada banyak masalah tapi tak nak tambah ilmu. Kan? Ramai daftar. Tapi tak sempat nak tanya. Dah azan dah. Kan? 24 dan 12 di City Convention Center. Di TikTok dapatkan maklumat di bio. Dapatkan lah. Depan file kita pun 417 pun ada nombor telefon tu. Sahabat saya di sini kan boleh tinggalkan nombor telefon, kita kontak anda. Nombor telefon pun dah bagi. Kan? Kontak kita. Okey. InsyaAllah saya tinggalkan live ni pada Syafiq untuk tutup majlis ni. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Pastinya kita daripada kalangan kita yang merasa tidak puas lah dengan kita punya live hari ni. Sebab apa? Sebab singkat. Minta maaf kita terpaksa ada sikit urusan jadi kita mula live lambat tadi. Namun begitu, jom jangan lupa nak dapatkan lebih banyak lagi ilmu-ilmu kekeluargaan. Jom daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris di City Convention Center, City Alam Selangor. Jadi kepada yang telah mendaftar, terima kasih. Tadi saya dah mentionkan beberapa nama yang telah pun mendaftar. Dan Alhamdulillah, hari ini saja ramai yang telah mendaftar dan kita harap lebih ramai lagi dapat sama-sama memenuhkan lagi Dewan City Convention Center, City Alam Selangor pada 24 Disember. 24 Disember sehari sebelum Christmas di City Convention Center, City Alam Selangor. Jadi boleh bawa lah. Ada pertanyaan kadang-kadang tanya, boleh bawa anak tak? Boleh. Boleh bawa mak tak? Boleh bawa mak sendiri pun boleh, tak ada masalah. Kan, bawa lah semua orang. Kita penuhkan dewan tersebut, kita belajar sama-sama ilmu kekeluargaan. Dan kalau ada juga persoalan yang tanya, orang bujang boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita datanglah bersama-sama, kita duduk, kita dengar perkongsian dan rasailah sendiri aura Pak Aris di atas pentas. Dan insyaAllah dalam masa yang sama kita boleh berdoa beramai-ramai untuk kesejahteraan kita sisi keluarga. Dan banyak lagi lah yang kalau boleh, kan kalau lagi banyak saya cakap, lagi banyak saya bocorkan rahsia kang. Jadi jom daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris. Informasi lanjut, kalau anda menonton daripada platform yang satu lagi tu, kita dah bagi nombor telefon. Kalau anda menonton daripada TikTok, bolehlah pergi ke TikTok ataupun ke bio kita di TikTok Pak Aris 17, staff Pak Aris, dan anda boleh berhubung dengan kami untuk dapatkan ataupun untuk mengetahui cara-cara untuk mendaftar ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga kepada anda yang ingin mendapatkan ataupun menyokong produk daripada Madrasah Pak Aris iaitu Pak Aris Coffee, bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris. InsyaAllah kan setiap pembelian anda sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi Madrasah Pak Aris, insyaAllah. Tak nampak? Berapa? Daripada Miaza Latun, berapa bayaran ya? Terima kasih pada Puan Aniza, RM30. Puan Aniza dah masuk tu, dah daftar dah. RM30 je tuan-tuan, RM30 saja. Masuk je 1/8, dah jadi dia harga lain sikit lah. Jadi jom daftar sekarang, RM30 untuk satu orang. Mana nak dapat tuan-puan dekat tempat eksklusif, boleh bawa orang kata satu keluarga kita kan. InsyaAllah seorang RM30 sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan dengan nilai yang kita peruntukkan RM30 tu kan, untuk seorang tu, mudah-mudahan ianya memberi impak yang besar dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadikan payung sebelum hujan kan, di mana kita tak tahu bila hujan kita sampai. Sekurang-kurangnya kita dah belajar satu ilmu yang boleh kita praktikkan bila hujan itu tiba dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan jom sama-sama Pak Aris sekali lagi daripada tim Pak Aris dan Pak Aris sendiri ingin mempelawa, menjemput tuan-tuan, jom sama-sama kita daftarlah diri kita dan keluarga kita ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris. Kita belajarlah sama-sama. Mudah-mudahan dengan setiap masa yang kita peruntukkan, kita hadir kan dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan Allah nampak usaha kita kan, Allah memudahkan kita untuk bina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Jadi jom sama-sama kita belajar sama-sama dalam seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 ini insya-Allah. Okey tuan-puan, ni pun di negeri Melaka ni pun dah masuk waktu zuhur. Salam zuhur semua. Insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.